Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anxiety itu maksudnya terlalu banyak stres, depression, tekanan lah, tekanan hidup. Baik, segala tekanan hidup yang datang kepada kita, setiap dari kita ni ada masalah hidup. Jadi bila bertambah masalah, kadang-kadang dia terlalu tertekan sampai benda itu terkesan kepada luaran dia. Sebab asalnya benda itu adalah isu hati. Jadi sebenarnya jawapan yang sebenar, obat yang sebenar untuk depression ataupun anxiety adalah kita terus kepada asal usulnya, iaitu kembali kepada hati. Sebab dia bukan boleh diobati hanya dengan zahir, tapi mesti kembali kepada mambak ataupun kita kata asal usulnya, iaitu hati. Jadi bila mana hati kita ni kosong daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kosong daripada cahaya ilmu, kosong daripada cahaya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah syaitan dan iblis menguasai hati kita. Jadi kebanyakan penyakit-penyakit ini datang daripada kesedihan, datang daripada kemurungan, datang daripada terlalu banyak risau. Dan semua itu tak lain tak bukan akan berkait dengan kurangnya yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kurangnya yakin bahawasanya segala apa yang berlaku dengan kita ini adalah tadbir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asal usul obat dia adalah kembali kepada Allah dengan kita iktikad bahawasanya segala apa yang berlaku kepada kita, dari segi masalah ke, masalah hutang ke, masalah kerja ke, masalah dengan kawan ke, masalah dengan suami ataupun isterinya, semua itu adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak akan berlaku benda itu melainkan dengan kehendak Allah, dan pasti akan ada hikmah di sebalik perkara itu. Yani pasti ada kebaikan daripada apa yang Allah aturkan kepada kita, mesti ada kebaikan. Sebab itu kata Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan fikrat wa ikhtiyarat da'huma warak wa tadbiru aidan washhad man barak. Segala perancangan kita, segala plan kita tinggalkan di belakang. Plan kena ada, rancangan kena ada, tapi jangan bergantung dengan plan kita. Sebab kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan Tuhan yang memelihara kamu. Allah dah jaga kita sejak kita kecil lagi, cukup makan, cukup minum, boleh membesar dengan sihat. Siapa yang jaga kita? Kenapa masa kecil kita tak fikir pasal masalah? Sebab apa? Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita naik flight, kita tak kenal pun siapa pilot. Kita naik bas, tak kenal pun siapa driver dia, tapi kita yakin kita akan sampai ke destinasi. Tapi kita duduk atas dunia, kita takut lagi. Sedangkan Allah dah jamin segalanya untuk kita. Jadi itu asal usulnya. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakinkan bahawasanya apa yang berlaku ni semuanya adalah ujian daripada Allah, dan pasti ada hikmah. Sebab itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak adalah seorang mukmin itu diuji dengan apa saja ujian, kesedihan, kerisauan, hatta kata Nabi tercucuk duri di kaki dia, pasti akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia bersabar. Dan sabar tak akan datang melainkan dengan kita fikir dulu ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para salihin, kalau mereka ditipu musibah, kalau kita tipu musibah kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau para salihin datang musibah, dah anak meninggal contohnya, rumah terbakar ke, duit hilang, alhamdulillah. Yang keluar daripada mulut mereka adalah segala puji bagi Allah, sebab layak Allah dipuji, sebab Allah puji aku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusibhu. Siapa yang Allah nakkan kebaikan, pasti Allah akan uji dia dengan ujian. Maka kalau kita banyak ujian, banyak masalah, itu tanda Allah nakkan kebaikan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Bila kita banyak ujian, kita akan banyak merintih kepada Allah, banyak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Yunus alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam ketika diuji oleh Allah, ditelan oleh ikan. Ditelan oleh ikan nun, kapaus dah. Maka ditelan dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Kalau kita duduk dekat situ, macam mana keadaan kita? Kita cuma menerang ni, nampak lagi masa depan kita dah. Tapi Nabi Yunus AS duduk dalam perut ikan, masih lagi bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak stres. Apa yang dia buat? Dia mengaku dengan kesalahan dia. Apa dia baca? Wadannun idhaba mughadiban fadhanna alla naqdir alaihi fanada fi dhulumat. Maka dia memanggil Allah dalam keadaan kegelapan yang begitu banyak. Kata para ulama, kegelapan 3, kegelapan perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Panggil setiap malam, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikatakan dia ulang-ulang zikir ini selama 40 malam, barulah Allah merdekakan dia, berikan jawapan kepada dia dengan dicampakkan dia, dimuntahkan di tepi pantai. Sebab apa jawapan dia? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
fastajabna lahu, maka kami terima doa dia, kami ijabahkan permintaan dia. Wa najjaynaka fanajjayna fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia daripada ni anxiety ni, kerusingan gham tu. Gham wal ham benda yang sama. Gham kesedihan pada perkara yang dah berlalu, ham kesedihan pada akad yang akan datang. Para nabi mereka tak sedih benda yang akan datang sebab mereka tahu dah Allah jamil, tapi mereka sedih dengan apa yang mereka dah buat. Itu beza gham dengan ham, tapi dua-duanya jawapan yang sama. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, kami terima doa dia dan kami selamatkan dia daripada gham tadi. Disebabkan apa? Dia banyak mengulangkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa makna di situ? Makna isyhadkan ketuhanan. Kena tegakkan kita punya ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah. Jadi Tuhan melainkan engkau ya Allah. Aku ni hamba, tak ada layak minta apa-apa pun daripada kamu. Maka semua yang kamu buat adalah kamu punya keinginan dan aku layak terima segala benda. Subhanak, maha suci engkau ya Allah daripada menzalimi hamba-hambamu. Kuntu minadh dhalimin, aku di kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. Mengaku dengan dosa kita, Allah akan selesaikan. Sebab itu bila kita banyakkan istighfar, kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Siapa yang melazimi istighfar, segala kesedihan ni Allah akan hilangkan. Kesedihan, balik pada kesedihan. Selawat pada Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Ka'ab. Ketika dia ditanya, ya Rasulullah, berapa banyak aku sepatutnya selawat kepada kamu ya Rasulullah? Kata Nabi, ikut padamu. Dia kata 1/3 hari ya Rasulullah. Kalau boleh tambah lagi. Setengah hari, kalau tambah lagi. Ya Rasulullah, kalau aku selawat kepada kamu seluruh hari aku, kata Nabi SAW, idzan tukfa hammuka. Kalau betul kamu selawat sepanjang hari, akan dihilangkan segala kesedihan kamu. Dah ada jawapan dalam hadis Nabi SAW, dah ada jawapan dalam Al-Quran, kita tak beramal. Jadi punca kesedihan ataupun anxiety depression datang daripada banyak berfikir, overthinking. Jadi mesti kita sandarkan kepada Allah, segala masalah ni adalah daripada Allah dan Allah nakkan kebaikan untuk kita. Jadi saya sebut 3 tadi solusi. Yang pertama adalah kembali kepada Allah dengan kita serahkan urusan semua kepada Allah SWT. Yang kedua istighfar, yang ketiga selawat. Dan dua-duanya ada nas mengatakan bahawasanya banyakkan istighfar akan dihilangkan segala kesedihan, akan dihilangkan segala kerusingan. Banyakkan selawat pada Nabi SAW, kerana tidak ada obat yang paling mujarab untuk hati kita melainkan Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Obat bagi hati dan penyembuhnya. Tak ada doktor lain yang boleh obat hati kita. Doktor pakar mata, pakar telinga boleh obat mata telinga kita, tapi hati kita, tabib yang paling berkesan adalah ingat baginda Nabi SAW. Sebab kalau nak ikutkan depression, anxiety, Nabi paling depression. Tapi Nabi tak rasa benda itu. Sebab apa? Semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.